Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Yes, I'm back dan aku cukup teruja. Hasil perkongsian telah aku lakukan di ruang komuniti SRTV di mana aku mengkongsikan pada kamu mengenai pemain yang kekal dan juga wajah baru yang masuk di dalam Sabah FC ni atau Ferguson tier ni. Ini adalah merupakan satu latest transfer yang cukup tidak berada di dalam radar kita. Tidak ada mana-mana perkongsian dilakukan pun oleh individu-individu yang sering kali membuat transfer rumours di saingan bola sepak tempatan kita ni. So ini bila orang dia menambahkan lagi keyakinan akulah tentang preparation squad Sabah FC bagi menempuh saingan Liga Super yang akan datang. So walaupun kita tahu kalau kita tengok senarai yang diberikan oleh Sabah FC ada nama seperti Stu dan juga Daniel Ting di situ, tapi mereka belum lagi berada di sesi latihan, tidak seperti mana yang kita lihat untuk Gaby dan juga Dom yang telah turun dalam sesi latihan Sabah FC. Aku cukup gembira lah, okay? Itu yang boleh aku katakan, seperti mana yang aku harapkan juga pada video sebelum ni, di mana aku mengharapkan pemain-pemain senior yang sudah lama berada Sabah FC dikekalkan untuk mempertahankan kekuatan dan kalau boleh kedudukan Sabah FC saingan Liga Super ni, dan juga membantu untuk nama-nama pemain muda yang dimasukkan dalam skuad Sabah FC ni. So aku nampak di sini keseimbangan yang telah dilakukan lah oleh management Sabah FC tentang perancangan skuad untuk musim akan datang ni. Tapi walau macam mana pun aku masih belum berada, boleh dikatakan macam 100% menyokong apa yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC, kerana ada satu lagi benda yang sebenarnya aku rasa patut diperbaiki. Of course, seperti mana kita bincangkan pada video sebelum ni, anda juga rata-rata bersetuju dengan apa yang telah aku kongsikan, iaitu untuk mendapatkan satu jurulatih yang lebih berkaliber lagi lah untuk membimbing nama-nama yang dalam skuad kita ni guys. Nama-nama besar sudah sekarang ni, nama-nama yang cukup bagus sudah sekarang ni. Tapi yang aku kurang yakin sekarang ni adalah keberadaan atau menetapkan mengambil terus Martin Stano as a head coach Sabah FC ni lah. Jadi macam mana pun, it's still early for me to say apa semua ni, kerana aku menganggarkan apa yang telah dimiliki, performance yang telah ditampilkan oleh Martin Stano pada musim lepas lebih kepada seri. Tapi itu pun boleh dibanggakan jugalah sebenarnya. Cuma apa yang aku perhatikan di sini, itu bukanlah 100% squad milik Martin Stano. Bukan itu player-player yang diingini oleh Martin Stano, dan kemungkinan besar player-player penama-penama yang telah dibawa masuk selaku wajah-wajah baru dalam skuad Sabah FC ini adalah keinginan yang Martin Stano inginkan untuk menerapkan formasi ataupun formula beliau untuk Sabah FC lah. So itu yang aku harapkan di sini, tapi sekali lagi ianya still early for me to say lah. Lepas tu si Aidin pun macam itu dia sebut nama dia, si Aidin Muyajic pun sudah ada di dalam sesi latihan, nampak cukup meyakinkan. Berasal dari Bosnia, mengingatkan aku kepada salah seorang midfielder kita yang cukup bagus, iaitu Ceslia Milomer. One thing about macam contoh pemain Bosnia, lepas tu pemain Serbia, kalau aku nak silap Veselin Kovacevic daripada Serbia, kalau aku nak silap, diorang ni mempunyai fizikal yang cukup bagus lah. Itu sepanjang pemerhatian aku, tapi ini berdasarkan di saingan EPL lah. So kebanyakan pemain daripada Serbia ni memang diorang punya build up fizikal diorang memang cukup bagus, memang kereta kebal lah boleh aku katakan, yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal daripada sebelah sana. Dan aku mengharapkan apa yang aku katakan tersebut juga dimiliki oleh Aidin Muyajic ni. Jadi aku ingin mengatakan adalah perubahan tanggapan aku mengenai skuad Sabah FC ini, di mana pada mulanya aku telah menetapkan kemungkinan besar skuad Sabah FC hanya mampu untuk berada di mid table di saingan Liga Super ni. Tapi setelah beberapa penama pemain disebut, lepas tu kekalnya beberapa wajah-wajah lama di skuad Sabah FC ni, ia menaikkan lagi keyakinan aku lah tentang kedudukan kita di saingan Liga Super. Aku rasa nampak gayanya kita boleh menjadi kekal pesaing di saingan Liga Super, apatah lagi untuk berada di top 5 di saingan Liga Super ni.
Aku tidak boleh mengatakan top 3 kerana ini adalah merupakan squad baru juga, kebanyakannya wajah-wajah baru, especially pemain import. So sudah pasti mereka memerlukan masa untuk menyesuaikan diri di cara permainan Liga Super ni. Of course cuaca lagi, of course mungkin cara makanan lagi, lifestyle lagi, perlu banyak mereka cuba untuk menyesuaikan diri lah. Tapi aku menganggarkan especially beberapa pemain yang daripada Australia ni kebanyakannya agak macam tidak bermasalah lah untuk berasi di saingan Liga Super. So untuk perkongsian video yang akan datang, tapi sebenarnya aku masih lagi menunggu sama ada Daniel Ting dan juga Stu akan kekal bersama Sabah FC. So aku akan cuba untuk membuat congakan formasi untuk Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang ni, di mana aku bagi hint awal lah, di mana aku merasakan tidak ada banyak perubahan yang mungkin akan yang bakal dipersembahkan kepada kita lah daripada Martin Stano ni. Ramai juga mengatakan macam kenapa Martin Stano sudah tidak kerap kali keluar dalam gambar-gambar sesi latihan Sabah FC. Ianya lebih kepada pembantu jurulatih. Satu soalan yang bagus juga yang telah dikemukakan, dan aku pun ingin mengetahui juga lebih mendalam pasal benda itulah. So untuk Daniel Ting dan juga Stuart Wilkin ni, seperti mana Dominic Tan dan juga Gaby, aku merasakan mereka berdua ni masih under contract negotiation, membuatkan mereka belum lagi boleh belum menyebabkan senarai yang telah dikeluarkan oleh Sabah FC ni belum lagi dikatakan boleh 100% confirm lah, di mana seperti mana kita tahu Badur Effendi pun telah dikatakan here we go pada tempoh hari, tapi unfortunately dia telah menarik diri akibat tidak dapat di antara kedua pihak lah, di antara Badur Effendi dan juga Sabah FC tidak dapat mendapat persetujuan tentang kontrak yang telah diberikan kepada beliau. So aku rasa itu ada reason kenapa juga sekali lagi Daniel Ting dan juga Stu belum ada di sesi latihan Sabah FC lagi. Dan satu lagi adalah kelibat Miguel Cifuentes masih lagi bersama Sabah FC pun satu benda yang aku cukup gembira juga melihat beliau di sini, kerana seperti mana yang telah aku katakan pada video-video sebelum ni, penggunaan Miguel Cifuentes di dalam skuad Sabah FC pada musim lepas, bagi aku keupayaan dia tidak di-unleash secara 100%, tidak pasti kenapa, tapi aku menganggarkan adalah corak permainan juga keperluan beliau oleh OKS pada masa itu membuatkan beliau tidak dapat menampilkan seperti mana persembahan yang telah beliau lakukan sewaktu beliau bersama Kelantan tempoh hari lah. So dengan keluarnya Telmo Castanheira, of course Pak Tisu pun ada benda yang aku kongsikan pada kamu, tapi itu sekejap lagi aku cerita tentang benda ni dulu. Dan memasukkan Dean Pelikanos yang dikatakan akan bertindak selaku defensive midfield, aku rasa sudah tiba masanya untuk memberi tanggungjawab kepada Sifu ni selaku playmaker kita di dalam Sabah FC lah, kerana aku yakin beliau mempunyai kemampuan tersebut. Okey, bercerita mengenai Pak Tisu guys, of course aku masih lagi rasa belum mereda feeling aku tentang cara treatment yang dilakukan oleh Pak Tisu. Cuma apa boleh kita buat, itu adalah realitinya sekarang, so terpaksa kita terima. Tapi Pak Tisu telah mendapat offer dari klub PDRM. Berdasarkan performance PDRM yang merupakan satu skuad yang cukup bagus, underdog yang cukup bagus, yang seringkali memberi saingan kepada tim-tim yang berada di top 5 dan juga dan tim yang kekal lah berada di mid table. So aku boleh katakan ia merupakan satu pilihan yang cukup tepat lah untuk Pak Tisu menyertai PDRM, kerana sekali lagi aku merasakan sekiranya contoh beliau kekal bersama Sabah FC ataupun mungkin ke Selangor, Terengganu, contoh-contoh lah aku yang berikan lah, kerana klub-klub ni dia mempunyai intensity yang cukup tinggi, menginginkan player yang mempunyai fizikal dan stamina yang cukup bagus. Aku merasakan Pak Tisu sudah tidak berada di dalam kapasiti tersebut. So sama ada Pak Tisu menyertai PDRM atau mana-mana klub yang berada di mid table adalah satu benda yang sesuai, kerana demand untuk bermain, intensity pada klub tersebut tidak cukup tinggi. So aku mengharapkan sekiranya benda tu menjadi reality, official telah dikeluarkan oleh PDRM. I wish all the best untuk Pak Tisu, dan semoga kerjaya beliau bersama PDRM atau mana-mana klub yang mungkin akan disertai beliau
sukses lah. Itu yang boleh katakan. So itu adalah perkongsian awal aku setelah aku kembali daripada Kuching. Banyak lagi yang aku ingin katakan, cuma ini adalah setakat rumusan terkini apa yang telah aku tertinggal lah sepanjang aku tidak mengeluarkan sebarang video. So sila tekan pendapat anda mengenai kehadiran beberapa pemain dalam skuad Sabah FC ni, dan kalau boleh aku mau tahu pendapat kamu tentang Pak Tissot juga guys. Adakah beliau akan menyertai PDRM, adakah PDRM sesuai untuk beliau? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.